Okey, kita akan lihat kepada soalan 17, pentaksiran sumatif 2. Kaisara merupakan seorang guru muda yang bertugas di negeri Kedah dan masih lagi belum berkahwin. Bagi menjamin masa depan yang lebih cerah, beliau perlu merancang kewangan dengan bijak serta berhemah. Dalam masa yang sama, beliau juga mula merancang untuk mengumpul aset-aset bagi dirinya. Jadual 17 di bawah menunjukkan pelan kewangan Kaisara. Okey. So, kita ada di sini pendapatan dan juga perbelanjaan. Ini tingkatan berapa ni? Pelan kewangan ni? Tingkatan 4. Okey, tingkatan 4 sebenarnya. Okey, kamu ada di sini pendapatan bersih, pendapatan pasif. Maka bila kita tambah kedua-dua ni, kamu akan dapat jumlah dia 3,500. Okey. Lepas tu, daripada 3,500, kita akan tolak. Ni ayat dia ada sini ya. Tolak simpanan tetap, tolak dana kecemasan. Maka kamu akan dapat baki pendapatan. Di sini 3,150. Maksudnya kamu buat dalam bentuk, sebab soalan dia minta apa di sini, hitung nilai TUV. Maka kamu akan ambil 3,500. Ayat dia di situ tolak. So tolaklah. Tolak berapa? Tolak T dan tolak 150. Itu ayat dia. Maka jumlah yang awak akan dapat berapa? 3,150. Betul tak? Okey. Itu yang awak akan dapat daripada kita punya pelan kewangan ni. Jadi, apa kita nak buat? Bawa semuanya pergi ke sebelah kanan. 3,500, 150. Tolak dulu pun boleh lah. 3,500 tolak dulu 150. Lepas tu bawa pergi sebelah kanan. Dapat berapa? 3,500 tolak 150. Saya dapat 3,350. Kalau bawa ke sebelah kanan, kita akan jadi tolak. Maka saya dapat di sini negatif T sama dengan 3,150 tolak dengan 3,350. Maka saya akan dapat negatif 200. Negatif T sama dengan negatif 200. Kita nak cari T, maka kita akan dapat T sama dengan 200 sahaja. Okey, sebab jumlah di sana kita nak positif. Dapat 1 markah saja. Okey. Seterusnya, baki daripada pendapatan kita 3,150 tu, kita ada ayat dia dalam pelan kewangan ni. Tolak. Tolak apa? Tolak perbelanjaan tetap bulanan, iaitu kamu perlu tolak dengan pinjaman perumahan. Tolak lagi dengan ansuran. Okey, jadi jumlah pembelanjaan tetap bulanan. Okey, sorry. Yang ini sebenarnya, yang ini dua-dua ni, bila kita tambah, kamu akan dapat jumlah dia 1,650. 1,200, kamu tambah dengan 450, kamu dapat 1,650. Maksud dia, 3,150 tu kamu akan tolak dengan 1,650. Sebab ayat dia tolak Lepas tu tolak pula dengan keseluruhan perbelanjaan tidak tetap bulanan, iaitu keseluruhannya ni. Ini semua kamu akan dapat jumlah perbelanjaan, maksudnya kamu akan dapat yang ini. Jadi daripada baki tadi 3,150 tolak 1,650 tolak dengan U, kamu akan dapat nilai V. Jadi kita kena tahu dahulu U kita. Macam mana nak cari jumlah semua tu? Jumlah semua. Jumlah apa? 500 tambah 180 tambah 100 tambah 300. Berapa dapat?
500 tambah 180 tambah 100 tambah dengan 300. Saya dapat RM1,080. Itu adalah untuk kita punya nilai U. Okey. Nak cari nilai V macam mana? Ambil baki pendapatan kita iaitu 3,150. Okey, kamu akan ambil untuk cari V adalah 3,150 tolak apa? Tolak dengan perbelanjaan tetap bulanan iaitu 1,650 tolak dengan apa? Perbelanjaan tidak tetap iaitu 1,080. Guna kalkulator 420 adalah kita punya nilai V. Jadi nilai T 200, nilai U 1080, nilai V kita dapat 420. Satu markah T, satu markah U, satu markah untuk kita punya nilai V. Boleh kelas? Boleh? Okey, saya teruskan. Okey, hitung aliran tunai. Baru awak hitung tadi. Dia suruh hitung lagi. Maksud hitung ni, maksudnya tadi awak ambil apa? 3,150 tolak dengan 1,650 tolak dengan 1,080 tu. Ayat dia ni. Ayat pula. Pengiraan dia. Ni. Semua ni. Dapat berapa? 420 tu kan? Itulah dia punya jawapan untuk nombor 2 ni. Hitung aliran tunai. Maka aliran tunai. Ini soalan 2 aliran tunai. Sebab dia tanya, hitung aliran tunai. Awak boleh buat terus 420. Dapat 1 markah. Seterusnya, tentukan sama ada Kaisara menguruskan kewangannya dengan cekap atau tidak. Ayat di sini dia tanya cekap atau tidak cekap sahaja. So, kalau tengok dekat sana, baki dia positif ke negatif? Positif. Maka kita kata cekap dapat 1 markah. Kalau kata tak cekap, tak ada markah. Okey. Lepas tu ayat dia, soalan dia kata dekat sini, berikan justifikasi. Kenapa kamu kata cekap? Kenapa kamu kata cekap? Ada apa? Aliran, kamu boleh cakap aliran tunai positif. Aliran tunai dia positif. Kenapa positif ni? 420 tu. Atau boleh kata apa? Ada lebihan pendapatan. Lebih lah. Maksudnya tadi kita buat pendapatan tolak perbelanjaan, kamu dapat 420. Bukan negatif. Kalau dapat negatif, maksudnya aliran tunai negatif. Dan Kaisara akan jadi tak cekap lah kalau negatif. Sebab ini positif, maka kamu dapat cekap. 1 markah, 1 markah, 1 markah. 3 markah diberikan untuk soalan 2 ni. Boleh? Okey? Okey. Kita teruskan dengan soalan 17B. Okey, dalam usahanya untuk menambah aset, Kaisara kini berminat untuk membeli sebidang tanah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 17 di bawah. Okey, kalau tengok ni, ini adalah sebidang tanah. Okey, rajah menunjukkan sebidang tanah PRTV yang berbentuk segi 4 tepat. Okay, kita ada tanah dia PRTV berbentuk segi 4 tepat. Keseluruhan ni. Kalau awak tengok keseluruhan ni. P, R, T dan juga V di sini. Okey, semua ni. Ini tanah dia.
Oh, cikgu tu yang biru tu apa? Sekejap. Dia belum lagi cerita. Kawasan segitiga PQW. Segitiga PQW. Mana ni? PQW. Segitiga ni. Yang ni. Dan kawasan trapezium. Trapezium UTSX. Mana UTSX? Bawah sini. UTSX. Ni keseluruhan ni. Merupakan kawasan paya. Manakala kawasan selebihnya yang berlorek digunakan untuk menanam pokok pisang dan betik. Maksudnya mana yang kita nak tanam pokok pisang dengan betik? Yang apa? Yang berlorek. Kan? Yang berlorek tu dah dibagi. Soalan. Hitung luas kawasan tanaman pokok pisang dan betik terbabit. Maksud awak nak cari apa? Luas kawasan apa? Luas kawasan yang berlorek. Itu saja dia punya soalan. So, kalau kita nak cari luas kawasan berlorek, macam mana caranya, kelas? Macam mana cara dia? Nak buat apa dulu? Ambil luas keseluruhan tanah. Nampak tak tanah kita? Tanah kita bentuk apa? Segi 4 tempat. Maksudnya macam mana nak cari luas? Panjang, darat, lebar. Mana panjang dia? Panjang keseluruhan ni. Berapa? 16. Oh, Allahu Akbar. Nampak tak panjang dia? 4 tambah dengan 12. 16 meter. Lebar dia mana? Keseluruhan juga. Iaitu 5 tambah 5, 10. Itu adalah panjang, darat, lebar. Kamu akan dapat luas kawasan tanah dia adalah 16 darab 10 dulu. 160 kan? Okey. Lepas tu, kawasan yang kita tak tanam yang mana? Segitiga dan trapezium. Maksudnya kita kena buat apa? Tambah ke tolak? Tolak kawasan yang kita tak tanam, iaitu kamu akan tolak dengan kawasan segitiga. Dan tolak juga dengan kawasan trapezium. Lukis trapezium. Kau nak lukis pun. Allah. Tak dapat bentuk trapezium. Sekejap. Tak lukis elok balik. Dapat tak? Cantik. Okey. So, macam mana kita nak cari luas segitiga? 1/2 darab. Darab panjang, darab tinggi. Cuba tengok dalam kamu punya kertas soalan di depan sekali. Ada tak luas segitiga? Ada. Iaitu awak akan dapat apa? 1/2 darab tapak. Mana tapak? 4. Darab tinggi. Mana? 5. Ni 4 dan 5. Ya. Oh, segitiga tak ada? Okey, tak apa. Maksudnya kena ingatlah. Okey, sekarang macam mana nak cari luas trapezium? 1/2 darab. Apa maksud dua sisi selari dekat sini? Mana yang selari? 3 dengan 4. Itu selari. Okey. Kalau tengok UX dengan ST tu tak selari. Sebab satu sengit, satu tegak. Tu yang selari dia mesti sama arah. Okey.
So, maksudnya di sini 1/2 hasil tambah. So, kita kena buat apa? 3 tambah 4. Betul? Darab dengan tinggi. Mana tinggi dia? 5. Boleh? Boleh? Semua ada dalam kita punya rajah 17 tu. Okey? So, cari satu persatu dulu. Mula-mula cari dulu 16 darab 10. 100 pula. 100 lah. Betul tak? 160. 16 darab 10, 160. Lepas tu cari pula 1/2 darab 4 darab 5. 2 dengan 4 dapat 2. 2 darab 5 dapat 10. Betul? Lepas tu cari pula 1/2 darab dengan 7 darab dengan 5. 17.5. Sekarang boleh dah cari kawasan berlorek. 160 tolak 10 tolak 17.5 dapat berapa? Iya, itulah jawapannya. Hai, susahnya. Susah sebab kami tak faham cikgu dia nak apa. Mula-mula dia kata nak kawasan yang ditanam. Lepas tu tiba-tiba cikgu cari kawasan berlorek. Okey? Sekarang boleh faham? Baru faham. Okey, boleh saya teruskan? Earn masuk-masuk terus boleh. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Terakhir ke ni? Oh, ada lagi. Sorry, D. Okey, sorry. Belum terakhir Bagi memastikan tanaman pokok pisang dan betiknya selamat daripada gangguan haiwan, Kaisara merancang untuk memagar sekeliling tanah yang baru dibelinya itu. Diberi jumlah harga pagar P adalah berubah secara langsung dengan ketebalan besi pagar W dalam milimeter. Apa awak ada di sekat sini? P berubah secara langsung dulu. Dengan W. Betul? Betul. Jadi tulislah dulu. P berubah secara langsung dengan W. Ini yang awak kena buat mula-mula. Okey. Dengan menggunakan K. K pula. Okey. Dia ada K dekat sini sebagai apa? Pemalas. Okey. Ungkapkan K dalam sebutan P dan W. Ungkapkan dulu. Okey. Macam mana saya nak ungkapkan? Maksudnya kita buat persamaan. Awak akan dapat P sama dengan dulu K W. Bila dia kata dekat sini ungkapkan K, maksudnya K saja kita nak. W bawa sebelah jadi apa? Bahagi. Tambah bukan. Tolak bukan. Bahagi. So kita bawa sebelah, maka kamu akan dapat K sama dengan P per dengan W. Itu yang awak dapat untuk yang pertama tu. Ungkapkan K dalam sebutan P dan W. Seterusnya, baru kita nak seterusnya. Hitung nilai K. Dia suruh cari nilai K Jika jumlah pagar yang dibelanja adalah sebanyak 1344 RM. Adakah itu P kita? Ya. Ini P kita. 1344 ialah P. Okey, sama macam nilai kita RM tadi. Dan ketebalan besi pagar ialah 0.7 cm. Ini ialah apa? W. Tapi tengok betul-betul. Unit tadi berapa? Unit berapa pula? Unit dia bagi berapa ni? mm, milimeter. Unit sekarang sentimeter. Maksud awak kena tukar daripada sentimeter kepada
milimeter. Macam mana? Darab 1000. 1 sentimeter 10 milimeter. Maksudnya kalau 0.7 cm kamu kena buat apa? Darab 10. Maksudnya P awak dapat 1344. W awak akan dapat 0.7 darab 10. Kenapa? Sebab awak nak tukar kepada milimeter. Sekarang sudah sama unit, baru kita boleh gantikan untuk cari apa? Hitung nilai K kan? So, kita masukkan K sama dengan salin balik 1344 bahagi 7. Ramai yang letak 1344 bahagi 0.7. Itu kesilapan sikit, tak tengok unit. So, sekarang K dapat berapa kelas? 192. Itulah nilai K kita. Sudah siap? Ya, 3 markah. Sebab dia minta cari nilai K saja kan? Itu nilai K. Boleh? Boleh. Mana boleh tak boleh? Dah boleh. Okey, 3 markah lagi. Soalan D. Pada bulan lepas. Pada bulan yang lepas, okey. Kaisara dapat menuai sebanyak 50 kg pisang dan 73 gram betik. Menuai, bukan memetik ke? Okey, tak apalah. Setiap 1 kilo pisang dan 1 kilogram betik masing-masing dijual pada harga RM6 dan RM5.20 kepada pemborong buah-buahan. Okey, hati-hati di sini dengan hanya menggunakan pendaraban metrik sahaja. Cara lain tak dapat. Jadi kalau guna cara lain dapat jawapan, minta maaf. Okey. Hitung jumlah hasil jualan buah-buahannya. Okey. Kalau kamu tengok di sini, okey, sebelum kita nak buat pendaraban metrik lah, awak kena tahu apa? Awak kena tahu bahawa 50 kg pisang ni harga sekilo berapa? RM6. Harga 73 kg betik ni nak tahu macam mana? 1 kilo harga dia RM5.20. Kalau nak cari jumlah dia, jumlah hasil dia macam mana? Ya. Kalau ikutkan, kalau tanpa dia menggunakan kaedah metrik ni, okay, kamu boleh buat macam mana? Jumlah hasil jualan, kamu akan dapat cara dia 50 kg pisang darab dengan RM6 tambah dengan 73 kg betik darab dengan RM5.20. Kalau tambah dua-dua itu akan dapat berapa? Akan dapat RM679.60. Itu cara kita nak cari jumlah. Tetapi soalan ini dia nak pendaraban metrik. Kalau guna kaedah macam ni, jawapan dia salah. Tak tepat. Jawapan betul, tapi kaedah salah. Tapi tak boleh diterima. Okay, sebab dia kata apa? Menggunakan pendaraban metrik. So, saya nak buat macam mana kelas? 2 metrik. Kita kena buat 2 metrik. Metrik di sini apa? Kita ada pisang, betik. Satu lagi, harga pisang, 1 kilo pisang, 1 kilo betik. Okey. Boleh? Boleh? Okey. Boleh. Macam mana? Harus diingat, kalau pendaraban 2 metrik, dia punya, selalu kita dapat macam ni. Sorry saya tunjuk sini dulu untuk awak nak bagi faham awak. Okey. Yang pertama, apa ni? Sekejap. Dia macam lari. Sekejap. Buka balik. Okey. Terus datang atas. Sekejap. Dia punya
Lari tadi. Okey. Okey. Apa dimasukkan dengan pendarapan metrik? Okey, awak harus diingat apa kriteria yang perlu kita tahu dalam pendarapan metrik. Kalau kita ada di sini A, B, C, D. Metrik ni apa? Dia punya peringkat. Peringkat. 2 darab 2. Betul tak? Kalau kita nak darab matriks, okey, dia kena tengok apa? Baris dan juga laju. Okey, boleh? So maksudnya matrik yang satu lagi yang perlu kita darab, row column, yes. Kalau kita nak tengok baris satu lagi, kita nak tengok apa? Kita nak tengok ni, laju. Laju dia mesti sama dengan baris. Maksudnya, boleh tak kalau saya ada dekat sini A, B, C, D, E, F? Apa kita punya peringkat? 2, 1. Kalau awak tengok dekat sini, dia punya baris 2. Sama tak? Sama. Baru kita boleh darab. Kalau awak ada A, B, C, D ni juga, tapi apa? Tapi dia punya matrik satu lagi tu ialah, contoh saya dapat di sini E, F macam ni. Sekarang ini peringkat matrik dia 2 darab 2. Yang ini? Ya, 1 darab 2. Kalau awak tengok sini, sama ke tak? Tak sama. Boleh ke kita darab? Tak boleh. Itu cara kita nak buat pendarapan dua matrik. Tengok laju matrik pertama, baris matrik kedua tu mesti sama. Sama dia punya nombor. Okey, kalau yang ini macam mana? Satu-satu. Matrik 1 darab 1. Macam mana? Mana ada matrik 1-1? Wah, tengok kawan you pun dah marah. Okey, kamu ada dua kaedah macam mana kalau nak buat pendarapan matrik. Yang pertama, saya boleh buat macam mana? Kalau saya ambil matrik 50 dan 6. Matrik apa saya dapat ni? 50 dengan 6, sorry. 50 kilo dengan 73 kilo untuk dia punya jumlah yang dia tuai tu, 50 kilo dengan 73 kilo betik. Okey. Ini matrik ni peringkat dia berapa? Yes, 1 darab 2. Maksudnya di sini kamu kena 2. Maksud matrik awak satu lagi tu, awak kena mula dengan 2, betul tak? Betul tak? So, matrik yang ini awak akan melintang macam ni. Ke bawah. Harga 1 kilo pisang RM6. 1 kilo betik RM5.20. Ini cara dia. 2 darab 1. Sama tak? Sama. Kalau awak buat yang ni, dapat markah penuh. Tapi yang itu kena letak atas lah. Atau macam mana cikgu? Atau satu lagi kaedah awak boleh buat. Kalau tak buat 1 darab 2, boleh tak buat 2 darab 1? Boleh. Awak buat 50, 73 macam ni. Awak akan dapat 2 darab 1. Maksudnya awak kena dapat apa? 1 kan? So, sebelah sana awak dapat apa? 6 dan juga RM5.20. Ini awak akan dapat 1 darab 2. Sekarang tengok. Dua-dua sama. So, salah 1. Jangan buat dua-dua. Saya nampak salah satu saja matriks tu. Dan awak buat jumlah hasil jualan tu, kamu buat 50 darab 6 tambah dengan 73 darab RM5.20. Terus bagi jawapan RM679.60. Dapat terus 3 markah. Boleh. Barulah selesai. Satu soalan hampir-hampir 30 minit.